Alhamdulillah, selamat kembali para penonton semua di Selamat Pagi Malaysia dan anda bersama dengan saya Raja Sofie Raja Arif. Baiklah, dan seterusnya kita nak berkongsi berkenaan dengan pelaksanaan dos penggalak di bawah Protect Health. Dan bersama dengan saya kenalkan di studio yang akan berbicara tentang perkara ini. Seperti mana yang kita fahamkan setakat ini, kadar peratusan untuk mereka yang telah pun mendapatkan dos penggalak adalah 40%, berusia 18 tahun ke atas. Alhamdulillah, satu progres yang cukup baik buat kita semua. Tetapi masih lagi ada di kalangan kita yang masih lagi menunggu untuk mendapatkan dos penggalak. Jangan lupa untuk terus, sekiranya anda dapat temu janji, terus hadir dengan tarikh yang diberikan. InsyaAllah dapat memudahkan segala proses dan melindungi nyawa anda bersama dengan keluarga anda, insyaAllah. Dan bersama dengan saya di studio, saya kenalkan iaitu Datuk Dr. Anas Alam Faizli selaku Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health Corporation Sdn Bhd. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, Raja Sofia. Khabar, Datuk? Masya-Allah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Datuk. Seperti yang mana yang kita fahamkan, mungkin Datuk boleh kongsilah berkenaan dengan sedikit sebanyak peranan Protect Health dalam PIK, kepentingannya. Ya. Sebagai pengenalan, Protect Health Corporation Sdn Bhd adalah milik penuh Protect Health Malaysia, ditubuhkan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia pada 19 Disember 2016. Ya, Protect Health adalah sebuah syarikat yang tidak berasaskan keuntungan dan kita terlibat dalam healthcare financial assistance dalam program PKB 40 untuk golongan B40. Dan awal tahun lepas, 8 Mac, Protect Health telah dilantik sebagai pelaksana penglibatan pengamal perubatan swasta dan juga NGO kesihatan untuk melibatkan pengamal perubatan swasta dan NGO kesihatan dalam pemberian vaksinasi. Dan tugas Protect Health adalah untuk membawa pengamal perubatan swasta, memberi latihan kepada mereka, menyemak jika pengamal perubatan swasta tersebut boleh memberikan vaksin, dan juga membawa mereka on board ke dalam program PICK dan juga menguruskan pembayaran kepada pemberian vaksin oleh pengamal perubatan swasta. Baik. Dan setakat ini, Datuk, berapa banyak pengamal perubatan swasta yang telah pun berdaftar dan kapasiti pemberian vaksin di bawah seliaan Protect Health ketika ini? Ya. Setakat hari ini kita dapat ada lebih daripada 2,200 pusat pemberian vaksin yang terdiri daripada pelbagai jenis pusat pemberian vaksin. Dan mereka ini terdiri daripada pengamal perubatan swasta. Jadi kita ada pusat pemberian vaksin di fasiliti kesihatan swasta, daripada general practitioner, daripada hospital swasta, pusat jagaan ambulatory dan juga klinik pakar kesihatan. Kemudiannya mereka juga memberikan vaksin di luar fasiliti kesihatan swasta, sama ada di PPV off-site, di mana pengamal perubatan swasta akan memberikan vaksin di luar klinik, mungkin di dewan atau di hotel atau di tempat lain. Kemudiannya mereka juga boleh mengadakan PPV outreach, di mana mereka pergi ke kilang, tempat kerja ataupun ke kawasan kampung untuk melakukan pemberian vaksin secara bersasar dalam jangka masa pendek. Dan setakat dalam ini misi Leaving No One Behind. Itu dia, insya-Allah. Dan setakat ini mungkin Datuk boleh kongsikan jugalah antara kejayaan Protect Health sendiri dalam PIK. Alhamdulillah, setakat hari ini dengan approach pendekatan whole of government, whole of society, Protect Health sentiasa mendukung misi Kementerian Kesihatan dan COVID Immunisation Task Force dalam memastikan semua warga Malaysia dan penduduk di Malaysia mendapatkan vaksin. Setakat hari ini kita telah memberikan hampir 50% daripada keseluruhan pemberian vaksin. Dan daripada pemberian vaksin dos penggalak pula, Protect Health melalui pengamal perubatan swasta telah menyumbang lebih kurang 75% daripada jumlah dos penggalak yang telah diberikan seluruh negara. Wah, itu dia satu pencapaian yang cukup baik dan progresnya juga mengikut kepada ketetapan yang telah pun dijalankan, Datuk. Alhamdulillah. Baiklah, dan seterusnya sasaran Protect Health dalam pemberian dos
penggalak ini, Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia telah menetapkan sasaran berdasarkan peningkatan kapasiti yang telah berlaku setiap minggu. Dan juga maklum balas yang baik daripada penduduk Malaysia, terutamanya penerima-penerima vaksin. Dan kita sasarkan sebelum hujung bulan Januari ini untuk memberikan dos penggalak kepada sekurang-kurangnya 60% dewasa dan mensasarkan 80% sebelum hujung bulan Februari tahun ini, insya-Allah. Insya-Allah, alhamdulillah, itu antara sasaran yang ditetapkan. Semoga semuanya dipermudahkan, Datuk, dan semuanya berjalan dengan lancar, insya-Allah. Dan difahamkan juga, Datuk, terdapat beberapa model dalam pemberian dos penggalak ini. Jadi mungkin Datuk boleh terangkanlah sikit sebanyak berkenaan dengan model PPV fasiliti kesihatan swasta, model PPV offsite dan PPV mega ataupun integrasi, dan juga model PPV jangkau luar ataupun outreach. Seperti yang saya terangkan tadilah, PPV on-site ni maksudnya kita bagi vaksin di fasiliti kesihatan swasta, di klinik, di hospital, pusat jagaan ambulatory dan juga klinik pakar. Dan pengamal perubatan swasta serta NGO kesihatan ini boleh juga memberi vaksin di luar fasiliti kesihatan swasta. Jika PPV offsite bersaiz sederhana antara 500 hingga 2,000 ke 3,000 dos, di mana pengamal perubatan swasta akan mencari lokasi pemberian vaksin dan menghantar layout untuk evaluation, dan Protect Health bersama Jabatan Kesihatan Negeri akan evaluate dan approve PPV offsite. Dan setakat hari ini alhamdulillah terdapat lebih daripada 150 PPV offsite seluruh negara. Kemudian kita ada model PPV outreach di mana pengamal perubatan swasta atau NGO kesihatan boleh memohon untuk pergi ke kilang-kilang tempat kerja. Sebagai contoh, kita dah banyak lakukan vaksinasi di kilang, kita juga lakukan vaksinasi di airport dan juga di pejabat-pejabat. Dan mereka boleh bekerjasama dengan majikan untuk melakukan vaksinasi di tempat kerja. Kemudiannya NGO kesihatan juga banyak bekerjasama dengan community leader dan di kampung-kampung untuk memberikan vaksinasi untuk rumah ke rumah bagi mereka yang bedridden, dan juga kita ada NGO yang memberikan vaksinasi untuk golongan gelandangan, homeless. The mission is to make sure semua jenis pusat pemberian vaksin ini dapat mencapai semua warga penduduk Malaysia. Kerana tidak semua boleh ke pusat pemberian vaksin. Jadi kita perlukan semua pusat pemberian vaksin ini untuk meluaskan capaian dan memastikan no one is left behind. Kita juga ada PPV pandu lalu dan pelbagai kaedah inovatif yang kita introduce to make sure everybody gets vaccinated. Itu dia, saya kira itu antara pelbagai cara yang dilakukan untuk memudahkan semua rakyat Malaysia, khususnya untuk mendapatkan dos penggalak. Dan ini antara alternatif yang adalah antaranya mungkin pengamal perubatan swasta yang boleh melakukan outreach, ataupun mungkin juga bekerjasama dengan majikan sebagainya untuk memastikan keadaan pekerja mereka, kebajikan terjaga, khususnya berkenaan dengan dos penggalak ini, memudahkan semua. Sebab kalau kita nak tunggu janji tu, mungkin ada sedikit kelewatan bagi mereka-mereka yang telah pun mendapat. Mungkin ada yang tak terlepas pandang juga, Datuk, kan? Kadang-kadang terlupa nak cek, tiba-tiba rupanya dah dipanggil untuk temu janji, tetapi akhirnya terpaksa menunggu kerana terlepas dengan tarikh temu janji yang diberikan. Masya Allah. Okey, dan selain daripada itu, mungkin Datuk boleh kongsi jugalah antara kadar pengambilan dos penggalak setakat ini dan langkah lain yang boleh dilaksanakan bagi meningkatkan dos penggalak ini, khususnya pada seluruh tadi Raja Sofia sebut mengenai bagaimana untuk mendapatkan temu janji. Jadi penting di sini saya ingatkan kepada semua bahawa everyone will get an appointment, sama ada bulan ini atau bulan hadapan. Sebab kita MySejahtera
mengeluarkan temujanji melalui age de-escalation. Maksudnya kita MySejahtera keluarkan appointment bagi 60 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas. Dan berdasarkan kadar pengambilan vaksin hari ini, insya-Allah paling lambat dapat temujanji bulan ini atau bulan hadapan. Alhamdulillah. Tetapi bagi mereka yang belum mendapat temujanji dan ingin mendapat vaksin lebih awal, mereka boleh hubungi pusat pemberian vaksin yang tersenarai di laman web Protect Health. Jadi masuk laman web Protect Health di protecthealth.com.my. Ada butang Find Vaccination Center PPV, klik. Kemudian ada find punya website, masuk negeri, masukkan negeri, kemudian tekan search. Tapi kalau nak narrowkan the search, boleh masuk negeri dan bandar. Jadi trik dia jangan masuk banyak sangat maklumat. Kalau banyak sangat maklumat nanti lagi sikitlah PPV yang dijumpai. Jadi contoh masuk Negeri Sembilan, ada tips ni, Rembau, fine. Jadi semua pusat pemberian vaksin di Rembau akan disenaraikan. Contohlah. Jadi kalau di bandar lah, contoh Selangor, Petaling Jaya. Jadi alamat PPV mungkin nak cari di daerah Bandar Sunway. Masuk Sunway, search. Maka keluarlah senarainya. Masya Allah. Keluar senarai, ada nombor telefon, email. Kadang-kadang ada yang juga provider yang ada Google Form. Hubungi mereka, telefon, saya ingin mendaftar sebagai senarai waitlist. Jadi provider akan mohon butiranlah nama, nombor kad pengenalan dan lain-lain. Dan apabila ada slot kosong, mereka akan hubungi penerima vaksin untuk mendapatkan vaksin. Itu dia. Jadi memudahkan kita juga sebenarnya. Ada option lain Datuk kan sebenarnya. Boleh kita terus ke laman web tersebut dan boleh terus cari PPV yang berada di berdekatan dengan kita, boleh terus hubungi dan untuk mendapatkan janji temu anda di di PPV tersebut. Masya-Allah, itu dia antara option yang boleh kita lakukan lah. Dan sekarang ini kita faham walk-in ataupun walk-in hanya dibenarkan bagi warga emas 60 tahun ke atas bagi memudahkan proses sekarang ini. Tetapi untuk kita yang muda-muda ni, Masya Allah, muda-muda ni Datuk, boleh juga ada option lain. Perlu hanya buat pencarian di PPV berada di kawasan berdekatan dengan rumah anda. Jadi akan keluarlah senarainya, mudahkan anda untuk berdaftar dengan mana-mana yang kita rasa berdekatan dengan kita lah Datuk. Masya Allah. Okey, dan itu antara cara lain yang boleh kita mendapatkan dos penggalak kita. Dan selain daripada itu, mungkin program dos penggalak yang diterajui oleh Protect Health, mungkin Datuk boleh kongsikanlah program lain yang dijalankan oleh Protect Health. Tapi sebelum tu Datuk, ini dia websitenya Datuk seperti yang tertera di kaca TV sekarang ini. Betul. Ini dia. Okey, jadi ada button di belah kanan tu. Okey, kemudian boleh masukkan cari pusat pemberian vaksin PPV, masukkan negeri seperti yang Datuk kongsikan tadi. Okey, masukkan negeri di negeri mana dan juga bandar Datuk Okey. Dan juga bandar, kemudian akan keluar tersenarailah di manakah antara PPV yang berada di lokasi anda. Okey. Jadi kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut, boleh terus ke laman web tersebut insya-Allah untuk sama-sama kita berdaftar untuk mendapatkan dos penggalak secepat mungkin insya-Allah. Baik, Datuk, selain daripada itu, selain daripada program ini, apa lagi antara program yang dijalankan oleh Protect Health sendiri, Datuk? Selain melaksanakan penglibatan pengamal perubatan swasta di bawah PICK, Protect Health juga adalah pengendali skim PKB40 iaitu skim perlindungan untuk golongan B40 di mana terdapat 4 manfaat di bawah skim PKB40. Manfaat pertama adalah saringan kesihatan percuma. Manfaat kedua adalah bantuan alat perubatan sehingga RM20,000 untuk seorang individu. Kemudiannya manfaat cancer treatment incentive dan juga manfaat pengangkutan apabila mereka ingin mendapatkan rawatan. Jadi PKB40 ini adalah percuma, tidak perlu daftar bagi semua penerima BSH ataupun BPR dan mereka boleh terus ke mana-mana
klinik swasta yang berdaftar di bawah Protect Health ataupun ke mana-mana klinik kesihatan seluruh negara. Sama macam website nak cari pusat pemberian vaksin, kita juga boleh cari semua klinik PKB40 di laman web Protect Health. Jadi tak perlu daftar apa-apa, cuma pergi ke klinik, tunjuk IC dan mereka boleh semak kelayakan. Dan jika layak, boleh terus dapat saringan kesihatan percuma. Secara percuma, Datuk. Masya Allah, itu dia. Dan kalau saya lihat tadi di laman web tadi, lebih kurang dalam 3,649 klinik yang berdaftar di bawah Protect Health sendiri. Jadi memudahkan kita semua, terutama khususnya di seluruh Malaysia. Jadi anda B40 boleh dapatkan saringan kesihatan secara percuma. Sebab baru tadi Datuk kami bincangkan berkenaan dengan kesihatan. Jadi perlunya buat saringan setiap tahun secara berkala untuk kita memastikan kesihatan kita dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Jadi ini satu peluang yang baik dan memudahkan anda semua. Gunakan peluang ini, banyak manfaat yang kita boleh dapat daripada B40 ataupun daripada peka B40 ini. Jadi gunakan peluang yang diberikan oleh kerajaan khususnya daripada Protect Health sendiri untuk kita memastikan keadaan kesihatan kita terjamin. Baiklah, dan selain daripada itu, nasihat Datuk kepada mereka yang di luar sana, iaitu mungkin belum dapat lagi dos penggalak ataupun bakal menerima dos penggalak, mungkin ada sedikit nasihat yang nak disampaikan? Pertamanya saya ingin menyatakan sama seperti apa yang diutarakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, bahawa dos penggalak ini sama ada homologous atau heterologous adalah selamat dan berkesan. Telah terbukti selamat dan berkesan. Kalau kita lihat kes-kes yang ada sekarang sangat menurun. Hospitalization has reduced. And we are preparing ourselves for the Omicron. Jadi kita sangat berharap mereka yang dapat temujanji hadir untuk menerima dos penggalak, dan mereka yang belum mendapat temujanji dan ingin mendapatkan temujanji boleh proaktif untuk mendapatkan wait list. Dan kita juga lihat pandemik COVID ini telah menguji dan memberi kesan yang lebih kepada mereka yang punya penyakit tidak berjangkit, non-communicable diseases. Dan ini juga telah menyebabkan ramai penduduk dunia lah amnya telah merubah cara hidup untuk lebih sihat. Dan saya minta juga golongan B40 untuk mengambil peluang ini, mendapatkan saringan kesihatan percuma. Setakat hari ini kita dah saring lebih 550,000 golongan B40. Namun begitu, masih terdapat 4.3 juta golongan B40 yang layak untuk menerima saringan kesihatan percuma ni. Jadi kita harap mereka dapatlah hadirkan diri ke mana-mana klinik yang berdaftar dengan Protect Health untuk mendapatkan saringan kesihatan percuma. Kerana apabila kita tahu status kesihatan kita, dengan itu sahaja kita boleh mampu mengubah cara hidup untuk menjadi lebih sihat. Itu dia. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Dr. Anas Alam Faizli selaku Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health Corporation Yang Berhad. Terima kasih banyak, Datuk. Terima kasih di atas pesanan yang diberikan kepada semua, khususnya peluang pada mereka golongan B40. Banyak sebenarnya peruntukan yang telah pun diberikan, tetapi 4.3 juta yang masih belum lagi mengambil peluang untuk membuat saringan kesihatan diri. Seperti yang kita bincangkan awal tadi, jaga kesihatan diri anda untuk memastikan menjalani kehidupan yang lebih baik, insya-Allah. Dan seterusnya kita akan ke Perlis, iaitu bersama dengan pelapor kita, iaitu Wan Nur Azli.